Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupigo. Anda bersama saya Ikram. Menarik, hari ini saya akan menceritakan kisah menyeramkan berlaku ketika hari pengebumian. Bayangkan, rakan baik anda meninggal kemarin dan telah pun dikuburkan. Tapi pada malam hari dia dikuburkan, dia datang ke rumah anda. Ataupun kisah tentang seorang datuk yang telah dikuburkan tapi setiap malam mesti akan balik ke rumah dan makan di dapur. Itu adalah contoh-contoh kisah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Pastikan anda tonton sehingga habis video ni. Ini adalah 5 kisah menyeramkan ketika hari pengebumian. 5. Kaki mayat patah, balik bertemu sahabat. Bak kata pepatah, ajal maut di tangan Tuhan. Bayangkan, baru petang hari sebelum, Razif, bukan nama sebenar, bertemu dan berbual dengan rakannya yang bernama Hashim. Keesokan paginya, dia mendapat berita yang Hashim sudah meninggal dunia. Hashim terlibat di dalam kemalangan dan meninggal pada waktu subuh. Di sebalik sebab kehilangan rakan, Razif yang seorang penggali kubur meluahkan rasa sedih kerana tidak dapat mengebumikan Hashim disebabkan keluarga si mati mahu menguburkan mayat dia di kampung halaman mereka yang mempunyai penggali kubur mereka sendiri. Tidak sehingga waktu malam pada hari pengebumian, keluarga Razif mengalami satu peristiwa yang menyeramkan. Seluruh ahli keluarga tercium bau kapur barus, air mawar, gaharu dan minyak atar. Bau ni semakin lama semakin kuat. Walaupun seluruh ahli keluarga di rumah datang mengadu, sehingga tahap Razif sendiri yang menghidu bau tersebut. Dia hanya mengambil sambil lewa dan bersahaja sebab dia tidak mahu menakutkan ahli keluarga yang lain. Keadaan semakin menyeramkan bila mereka terdengar bunyi orang berjalan di luar rumah. Tapi bila diperiksa, tiada sesiapa berada di situ. Waktu ini seluruh ahli keluarga berada di ruang tamu, ketakutan, sementara Razif masih lagi bersahaja walaupun dia tahu itu adalah gangguan. Apa yang lebih menakutkan bila bunyi tersebut kedengaran di dalam rumah. Dari atas tangga ada yang turun ke bawah menuju ke dapur. Isteri Razif mengagak. Itu ialah roh Hashim yang datang menjenguk Razif, sementara Razif hanya berdiam diri. Bunyi aneh dan pelik bersilih ganti sehinggalah pukul 1 pagi membuatkan seluruh ahli keluarga ketakutan. Sehinggalah satu tahap Razif bersuara. Katanya, "Shim, bukan aku tak mahu sempurnakan mayat engkau. Kita kawan baik. Tapi saudara mara engkau nak bawa balik ke kampung. Shim, baliklah ke tempat engkau." Tidak beberapa lama selepas itu, bunyi pelik dan bau kapur barus hilang. Keesokan harinya, Razif bertanya kepada rakan-rakannya tentang hari pengebumian Hashim. Rupa-rupanya, kubur liang yang digali sempit untuk arwah yang berbadan besar dan tinggi. Kakinya terpaksa dipijak untuk memuatkan mayat di dalam liang, membuatkan kakinya patah. Rupa-rupanya, kejadian pelik ni bukan sahaja berlaku di rumah Razif, malah jiran-jiran Hashim mengadu waktu malam pengebumian mereka terlihat seperti ada orang yang balik ke rumah. Rumahnya terang benderang padahal keluarga arwah semua berada di kampung. 4. Arwah datuk makan di dapur. Sudah sebati di dalam masyarakat kita yang generasi datuk dan nenek moyang kita dahulu banyak menyimpan pendamping ataupun saka sebagai perlindung. Dan bila si pembelah meninggal dunia, maka saka-saka ini akan mencari tuan baru di kalangan ahli keluarga. Itulah yang terjadi di dalam kisah ini bila datuk penulis dikenali sebagai Hisham meninggal dunia. Seluruh ahli keluarga dihantui oleh hantu raya belaan datuknya. Datuk Hisham ialah seorang dukun yang terkenal. Sejak dari kecil lagi, rumah kampung mereka yang terletak di Perak sering dikunjungi oleh orang yang mahu datang berubat dan untuk mereka melihat pelbagai ritual, satu perkara yang biasa. Apa yang lebih pelik bila setiap petang Datuk Hisham akan ke busut yang terletak di belakang rumah membawa pulut kuning dan memalu gendang. Sehinggalah satu saat bila datuknya meninggal pada umur 82 tahun. Bila arwah selamat dikebumikan, pakcik dan makciknya memutuskan untuk membuang peralatan mengubat arwah. Mereka membawa peralatan-peralatan ini termasuklah botol kaca kecil. Tapi sebelum botol-botol ini sempat dibuang, ia pecah dan keluar asap hitam. Waktu ini mereka semua hanya berdiam diri dan melaksanakan tugas membuang peralatan-peralatan tersebut. Rupa-rupanya ada sesuatu yang keluar dari botol tersebut.
yang pulang semula ke rumah mengganggu ahli keluarga. Ahli keluarga di kampung sering terdengar bunyi orang berjalan di atap rumah dan bunyi cakaran di dinding. Ada satu malam, Hisham pulang ke rumah. Dari jauh dia perasan ada seorang lelaki duduk bertenggek di tangga rumah. Semakin dekat, dia perasan lelaki itu ialah Datuk Hisham. Mana mungkin, sebab datuk dia sudah meninggal dunia. Dia terkejut sehingga hampir terbabas motosikal yang dibonceng. Manakala ahli keluarga menceritakan, ada ketika jelmaan arwah akan pulang ke rumah, pergi ke dapur dan makan, sementara mereka hanya biarkan sahaja. Menurut nenek Hisham, itu ialah hantu raya belaan datuk yang tidak mahu pergi. Mereka meminta bantuan seorang pawang dikenali sebagai Pawang Husin. Barulah hantu raya tersebut akur untuk pergi dan sejak dari hari itu gangguan pun berhenti. 3. Mayat bangkit dan tersenyum. Dari kisah tempatan, kita lihat pula sebuah kisah yang berlaku di luar negara. Lebih tepat lagi di South Carolina, Amerika. Ini ialah kisah tentang seorang wanita yang dikenali sebagai Essie Dunbar. Sekitar tahun 1915, seorang wanita yang berumur 30 tahun disahkan meninggal dunia, iaitu Essie Dunbar, akibat dari epilepsi. Dengan itu, persediaan untuk menguburkan Essie pun dilakukan. Kubur digali sementara dia diletakkan di dalam keranda. Sewaktu hari pengebumian, semua ahli keluarga hadir. Pada waktu itu, 3 orang adik-beradik Essie terlewat disebabkan tinggal jauh dari tapak perkuburan. Hampir tamat upacara pengebumian, adik-beradik dia pun tiba. Mereka meminta untuk penutup keranda dibuka untuk melihat wajah Essie untuk kali terakhir. Bila ia dibuka, alangkah terkejutnya mereka bila mata Essie terbuka luas sambil dia tersenyum lebar melihat 3 beradik ini. Maka terkejutlah mereka bertiga yang kemudian terjatuh ke dalam lubang kuburan. Panik dan cemas, ketiga-tiga adik-beradik ini berusaha untuk keluar dari lubang sedalam 6 kaki tersebut. Sehinggalah ada di antara mereka yang terpatah tulang rusuk. Essie kemudian bangkit dan naik semula ke atas, menyebabkan seluruh hadirin lari lintang pukang. Ada yang sehingga histeria. Rupa-rupanya, Essie belum meninggal dunia. Doktor yang memeriksanya tersalah. Sejak dari hari itu, ramai yang melihat Essie sebagai mayat yang bangkit semula seperti zombie. Itulah kisah Essie Dunbar. 2. Wanita dikubur hidup-hidup. Ini ialah sebuah kisah yang lebih dari tragik, dari menyeramkan. Berlaku di Brazil pada tahun 2018 dahulu, melibatkan seorang wanita dikenali sebagai Rosângela Almeida dos Santos, berumur 37 tahun. Pada 28 Januari 2018, dia disahkan meninggal dunia bila jantungnya terhenti. Upacara pengebumian dilakukan dan dia dikuburkan. Tapi menakutkan bila penduduk tempatan yang tinggal berdekatan terdengar jeritan dari dalam kubur Rosângela. Mereka memaklumkan kejadian ini kepada ahli keluarga, tetapi tidak sehingga hari ke-11 barulah mereka memutuskan untuk menggali semula kubur Angela. Apa yang mereka temui sangat tragik. Bila mereka menemui keadaan Angela, kukunya berdarah dan kepalanya lebam. Sebenarnya, dia belum meninggal dunia bila dia dikuburkan. Dia terbangun di dalam keranda dan cuba untuk mencakar penutup keranda, membuatkan kukunya berdarah. Kepalanya pula dihentak di penutup keranda. Betullah kejadian yang didengari oleh penduduk di sana. Itu adalah jeritan Rosângela yang dikubur hidup-hidup. 1. Penampakan susuk putih dirakam Abang Ambulan. Ini ialah kisah yang dikongsikan di Twitter oleh pengguna MTBGA, seorang pembantu jururawat. Menurutnya, kejadian ini berlaku di Pulau Pinang dan ia sempat dirakamkan oleh rakannya yang seorang pemandu ambulan. Mereka pada waktu itu menerima panggilan ke sebuah rumah untuk mengambil jenazah yang sedang menunggu disahkan kematiannya. Waktu ini sekitar pukul 2 pagi. Sementara rakannya masuk ke dalam rumah untuk mengambil jenazah, dia pula menunggu di van. Pada waktu ini, dia dikejutkan dengan satu penampakan yang berdiri betul-betul di bawah tiang lampu. Dia mengeluarkan telefon dan merakam susuk tersebut. Ia berdiri tidak bergerak. Ia memakai kain putih menutupi seluruh tubuh badan dari kepala sehingga ke kaki. Pada asalnya, rakan penulis hanya berdiam diri. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam van dan mereka dalam perjalanan ke hospital.
hospital. Waktu inilah dia ceritakan apa yang dia nampak. Penampakan ini dikongsikan semula di Twitter dan tular di media sosial. Kalau ini penampakan yang sebenar, maka inilah penampakan paling jelas pernah kita lihat tentang semangat-semangat mistik. Sebab selalunya ia akan hadir dan hilang dalam sekelip mata, bukannya duduk tercegat di sesebuah kawasan. Betul ataupun tidak, kita jangan terlalu obses dan hanya ambil sebagai satu perkongsian. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Bagi anda, mana satu di antara kisah-kisah ni yang paling menyeramkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Like kami di social media juga. Akan lebih banyak lagi kisah-kisah seperti ini dikongsikan pada masa depan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.